kan Nabi. Tak pula dimarah macam mana kita marah kepada orang-orang yang menghina Nabi, dilukis kartun. Apa nama? Lawyer, apa nama? Padri Benjamin Benjamin Stephen. Ada kita tangkap dia. Betul-betul terang-terang hina Nabi. Kenapa tak tangkap dia? Bubuh bawa ISA. Kutuk Nabi, kutuk masjid, kutuk Quran, kutuk Kaabah, kutuk umat Islam. Sampai sekarang tak tangkap. Siapa yang marah pada dia? Mana orang yang marah pada dia? Yang marah pada dia NGO, Pertubuhan Persatuan. Ada parti politik marah pada dia. Parti politik tak berani marah pada dia. Sebab parti politik nampak kalau marah pada dia, nanti orang Kristian marah. Bila orang Kristian marah, nanti mereka tak pangkah kita. Diam-diam sudah. Sebab tu kita hari ini ditimpa kehinaan. Sebab kita tak menjaga Nabi, tak menjaga Allah, tak menjaga kalimah Allah, tak menjaga Allah, hukum agama Allah. Maka datang kehinaan pada kita. Duribat alaihimuz zillah ainama siqifu. Kamu ditimpa kehinaan di mana-mana saja kamu berada. Sebab apa? Sebab tadi tak sayang pada Nabi, tak jaga Nabi. Bila kita kata ni apa ni, orang kafir kutuk Nabi, ada pula ustaz jawab, tak apa, depa bukan Islam, depa bukan tahu hukum hakam Islam. Ui, seronoknya jadi orang kafir, tiba Islam pun tak apa. Seronoknya jadi orang kafir, hina Nabi pun tak apa, orang Islam tak marah. Maka tuan-tuan boleh lihat kehinaan yang ditimpa oleh Allah kepada orang Melayu sekarang makin menjadi-jadi. Jawapannya sebab apa? Sebab mereka tidak mau menghormati Nabi Muhammad dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak buat benda haram. Nabi tak buat benda makruh. Nabi tidak membuat benda-benda yang menyalahi hukum sejak daripada mula kejadiannya hinggalah kepada wafatnya. Itu yang saya sebut malam tadi. Bila ada satu ustaz 2-3 minggu lepas, dia kata Nabi Muhammad ni, Siti Aisyah tak kahwin pada usia 6 tahun, 7 tahun. Hari Jumaat lepas dia perbetulkan balik. Dia buat cerita, dia perbetul balik. Saya cukup tak berkenan dengan ustaz ni, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi carilah ustaz apa. Dulu dia tuduh mak Nabi masuk neraka, bapak Nabi masuk neraka. Ulama-ulama punya tutup mulut tentang mak Nabi ni sensitif. Kalau tuan-tuan orang bicarakan mak tuan-tuan, tuan-tuan diamlah, tuan-tuan marah. Kalau mak kita dibicara pun kita marah. Apa hak kita nak membicarakan tentang mak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi kita ni perasan bila duk keluar dalam TV tu kita rasa hebat. Bila duk jawab soal jawab Quran dalam TV tu kita rasa hebat. Main tibai sedap. Yang Nabi kahwin dengan Siti Aisyah tu takkan Nabi nak buat benda haram. Takkan Nabi ni jahat sampai nak dera budak perempuan yang kecil. Layakkah Nabi Muhammad itu berkahwin dengan budak kecil? Kecil tak kecil itu bukan bergantung kepada umur. Kecil tak kecil itu bergantung kepada layak atau tak layak kahwin. Kalau umur 24 tahun, badannya kemetot, nak pergi kahwin dengan orang tinggi pun tak layak juga. Bukan kerana umurnya lebih, kerana kemetotnya budak itu. Itu yang kita kena lihat. Sesuai ataupun tak sesuai dia dikahwini. Layak ataupun tidak layak dikahwini. Sebab ada orang yang mempertikaikan Nabi dengan macam-macam. Ada yang kutuk Nabi. Benjamin tu dia kata Nabi ni menikah ramai, gila perempuan. Dan lebih malang daripada itu, ada orang Islam yang turut mengatakan Nabi Muhammad ni gila perempuan, gila seks dan sebagainya.
Kalau tuan-tuan lihat, Nabi Muhammad memang makan macam kita makan. Nabi Muhammad tidur macam kita tidur. Sebab dia manusia kepada kita ni sama. Darah Nabi pun merah juga. Nabi berperang pun patah gigi juga. Nabi berperang pun luka kaki Nabi juga. Sebab dia manusia sama dengan kita. Tetapi dalam beberapa keadaan Nabi Muhammad tak sama dengan kita. Kerana status dan kelayakan Nabi itu. Status dan kelayakan Nabi itu menjadikan kita tak sama dengan dia. Dalam beberapa hukum. Misalnya dalam ibadat. Semayang tahajud bagi Nabi adalah wajib. Semayang tahajud bagi kita adalah sunat. Taraf dia itu. Nabi Muhammad berbuat amal ibadat. Pahalanya 2 kali ganda daripada pahala manusia berbuat ibadat. Daripada pahalanya 2 kali ganda berbuat ibadat, Nabi Muhammad bila ditimpa sakit 2 kali ganda lebih sakit daripada umat dia. Ini kelebihan kepada Nabi. Nabi Muhammad bila dia kahwin, dia bukan kahwin macam kita. Ada naib qadi, ada saksi, tidak. Siapa yang menikahkan? Allah Ta'ala. Jangan tuan-tuan faham pula. Nabi Adam tu kahwin dengan Hawa tu ustaz. Siapa saksi ustaz? Hang ingat Nabi Adam tu pak menakah hang? Nak pergi cari saksi dia siapa? Pergi tanya pula siapa wali dia. Dia Nabi. Dia bukan ada kelayakan macam kita ni kena isi borang. Nabi kena isi borang leceh. Nabi kalau kena isi borang leceh tak tuan-tuan? Dia status dia. Sebab tu Nabi Muhammad dia tak perlu isi borang, dia tak ada qadi. Kalaulah ada qadi, kalau ada wali yang menikahkan Nabi dengan anak-anak dia, maknanya wali itu lebih tinggi daripada Nabi. Salah. Sebab itu Abu Bakar As-Siddiq tak pernah genggam tangan Nabi. Aku nikahkan dikau Muhammad bin Abdullah dengan anakku Aisyah binti Abu Bakar. Mana ada? Kalaulah wali itu ada pada Nabi, wali perempuan tu kena ada nak kahwin dengan Nabi, maknanya wali itu lebih tinggi daripada Nabi. Haram hukum dia. Kalaulah qadi yang menikahkan Nabi, maknanya qadi itu lebih tinggi daripada Nabi, maka haram hukum dia. Jadi jangan kita bayangkan bahawa Nabi juga perlukan qadi, perlukan saksi macam kita. Tidak. Begitulah keharusan untuk dia kahwin lebih daripada 4. Sebab dia Nabi. Kalau Nabi sama dengan kita, apa beza Nabi? Dia mesti ada perbezaan, keistimewaan. Sesuai dengan kedudukan dia, sesuai dengan kelayakan dia, maka dia ada keistimewaan. Serupa itulah dalam satu bangsa. Agama Islam dengan agama lain mesti ada keistimewaan. Tambah-tambah pula, istimewanya Islam itu apabila Islam itu majoriti di sesuatu tempat. Mesti ada keistimewaan. Tuan-tuan pergi ke airport, Malaysian passport, foreigners passport. Yang foreigner beratur punya panjang. Yang Malaysia passport jalan. Senang aja. Kalau KLIA pergi letak aja pasport, buh cap jari, jalan. Kalau tambah murah kena cop juga, gerbang juga. Walaupun Malaysia pasport. Tuan-tuan pergi ke Hong Kong, pergi ke mana-mana negara, tak kira mana-mana negara, untuk citizen dia ada khas. Untuk orang luar beratok macam ular kena pukul, nak cop satu. Sebab apa? Ini rakyat kami ada keistimewaan. Hampa bukan rakyat kami, hampa tak ada keistimewaan macam rakyat kami. Sebab ada orang hari ini memperjuangkan kesamarataan. Kalau begitu lepas ni tak ada istimewa lah jadi pasport Malaysia. Kalau balik ke Malaysia sama rata semua. Mana boleh kita sama rata?